Dan kita tidak pernah terfikir bahawa hari raya pada tahun ini hari raya yang tidak boleh balik kampung. Bahkan balik kampung adalah merupakan satu kesalahan dan kita kena akur. Berapa ramai kereta yang berbondong-bondong untuk balik kampung akhirnya dipaksa balik semula. Ini tidak pernah berlaku dan tidak terfikir oleh kita pun. Inilah hari raya yang sangat istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita sudah berada di penghujung Ramadan. Bermakna sudah hampir sebulan kita bertungkus lumus mengerahkan keringat dan juga kekuatan kerohanian kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya ibadah puasa yang Tuhan janjikan dan Tuhan minta untuk kita supaya keluar daripada Ramadan dengan menjadi manusia yang bertakwa. Moga-moga Ramadan yang telah kita lalui ini, yang sudah semakin penghujung ini, akan memberikan impak yang besar dalam kehidupan kita bagi menjana ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka yang terhalang mendapat kebaikan Ramadan, maka dia akan terhalang untuk mendapat kebaikan-kebaikan yang lain. Faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang untuk mendapat kebaikan Ramadan, maka dia telah terhalang untuk mendapat kebaikan. Kerana kita semua maklum bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita dari sudut kerohanian, dan juga Allah Ta'ala bantu kita dengan mengurung syaitan. Wa tughallu fihi syayatin, syaitan-syaitan dirantai, dikurung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi memberikan kejayaan kepada kita melakukan amal soleh dan juga untuk menjana takwa. Dan Allah motivasikan kita lagi dengan pelbagai ganjaran seperti pahala yang berganda, dan juga Allah Ta'ala letakkan di penghujung Ramadan kita, iaitu dengan adanya Lailatul Qadar. Taharraw Lailatul Qadar fil ashri minal awakhir. Kamu burulah, kamu carilah Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Amalan itu biasanya dilihat pada akhirnya. Innamal a'mal bil khawatim. Hanya sahaja amal itu pada penghujungnya. Penghujungnya yang akan menentukan amal itu baik atau tidak. Kerana di sana ada hadis yang sangat menggerunkan kalau dihayati, iaitu disebut dalam sebuah hadis, ada mereka yang beribadah kepada Allah, yang melakukan amal kebaikan, sehingga jarak yang memisahkan di antaranya dan syurga hanyalah sejengkal sahaja. Tetapi di akhir amal kehidupannya, dia melakukan amalan ahli neraka dan dia telah terjerumus ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Di sana juga ada Nabi menyebut bahawa mereka yang terperangkap dengan dosa dan sentiasa melakukan dosa sepanjang hidupnya, dan yang memisahkannya dengan neraka yang maha ganas itu, yang sangat menakutkan itu, hanyalah sejengkal sahaja. Tetapi Allah Ta'ala berikan hidayah kepadanya ketika dia di penghujung usia, maka dia telah melakukan amalan ahli syurga, dan Alhamdulillah dia telah termasuk dari kalangan ahli syurga. Kita tidak mahu kita menjadi orang yang memulakan Ramadan dengan penuh bergaya, dengan penuh kehebatan, dengan penuh bersemangat. Tetapi bila penghujung Ramadan, kita mula mencuaikan amalan yang kita telah lakukan itu. Kita sudah mula mengurangkan bilangan helaian Al-Quran yang kita baca. Bahkan sangat malang kalau terus tidak membaca Al-Quran. Kita mula meremehkan salat tarawih. Kononnya kerana kita sudah melakukan banyak salat tarawih sebelum ini, dan mungkin kita sudah mengurangkan pelbagai aktiviti kebaikan yang kita lakukan, kononnya atas nama untuk memberi tumpuan kepada hari raya. Idul Fitri kita semua maklum adalah hari untuk kita melahirkan kesyukuran, manifestasikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menyebut liyukabbirullahu ala ma hadakum,
bagi mengagungkan, membesarkan Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita sepanjang kita bergelar hamba Allah, khususnya memberikan kekuatan kepada kita dalam bulan Ramadan. Percayalah tuan-tuan, kita tidak mampu melakukan amal ibadah ini tanpa bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu di antara doa yang sering kita panjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantukanlah aku dengan sesungguhnya. Bantukan aku, wahai Allah, untuk memperelokkan ibadah ini, untuk mengingatimu dan juga melakukan ketaatan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Bantulah aku untuk mengingati engkau, wahai Allah, untuk bersyukur kepada engkau, wahai Allah, dan juga untuk memperelokkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga supaya diberikan husnul khatimah. Moga-moga kita dapat husnul khatimahkan Ramadan kita pada tahun ini. Kerana kita bimbang kalau kita mencuai ke Ramadan yang akhir dan tiba-tiba ada Lailatul Qadar dan itulah yang nak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bimbang Ramadan kita tidak dapat mencapai objektif dan target yang dimahukan, iaitu melahirkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita lihat bahawa para ulama mereka menggiatkan amal mereka di penghujungnya. Mereka tidak terperangkap dengan slogan kononnya untuk berhari raya, maka kita tumpukan persiapan hari raya dan sebagainya, lalu mereka lupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terperangkap dengan buat kuih raya, samperik ke Alma London, New York, segala bagai semua, sehingga kita mencuaikan. Jangan bermain bunga api sehingga tidak solat tarawih, kononnya untuk melepaskan gian dengan cucu dan sebagainya ada di rumah pada waktu ini. Dan janganlah kita buat persiapan-persiapan raya sehingga mencuaikan Ramadan kita yang sangat berkualiti bila tiba di akhirnya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha ba'da quwwat ba'da, disebut dalam surah An-Nahl ayat 72, auzubillahi minasyaitanir rajim, bahawa janganlah kamu menjadi wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Kamu jangan menjadi seperti mereka yang merungkaikan tenunan dia. Tenunan dia setelah mereka menenun dengan kuat dan kukuh. Ba'da quwwatin ankatha, setelah dia menenun dengan kukuh, dengan teguh, dengan mantap, sudah hampir menjadi sehelai baju. Kalau buat baju ibaratnya, jangan jadi seperti perempuan yang menenun hari-hari dan tiba pada mungkin pada cucukkan jarum yang terakhir lalu dia merungkaikan balik. Yang kita menjadi orang yang berjuang agama Allah daripada muda sampai ketua, Masya Allah, hebat. Semua orang kagum, macam-macam dah lalui, susah, payah, senang dan sebagainya, dimaki, dikutuk. Tiba-tiba di penghujung usia dia merungkaikan semua itu, memalingkan tumit daripada kebaikan dan perjuangan yang dilakukan, dan ini sangat menggerunkan tuan-tuan. Ini soal su'ul khatimah. Saya pernah terbaca satu kisah yang berlaku pada zaman dahulu. Ada seorang muazzin di negeri Mesir yang sangat hebat, yang melakukan sentiasa azan 5 waktu. Dan kita lihat dahulu muazzin adalah merupakan satu jawatan yang besar pada waktu dahulu yang diberikan penghormatan oleh masyarakat. Pada suatu hari ketika dia naik ke atas mimbar, ke atas tempat tinggi untuk melakukan azan yang kita sebut sebagai menara, kan dulu tak ada mikrofon dan sebagainya. Ketika dia nak melakukan azan, dia terpandang seorang perempuan sedang menjemur pakaian, dan perempuan itu cantik. Lalu terus dia terpikat, yang mungkin ini kita panggil cinta pandang pertama barangkali. Lalu dia turun pergi, tak sempat nak azan pun, turun pergi beri salam. Rupanya rumah itu rumah orang Kristian. Lalu dia lihat perempuan tersebut dengan gentlemannya, Bilal ini pergi jumpa dengan bapa lelaki itu dan menyatakan hasrat untuk dia menjadikan perempuan itu sebagai isterinya. Lalu orang Kristian itu menyatakan, kami tidak akan menerima orang Islam sebagai suami kepada anak saya, walaupun boleh dibenarkan kahwin dengan ahli kitab, tetapi dengan syarat, kalau kamu sanggup keluar daripada agama kamu, barulah kami benarkan untuk kamu kahwin. Hari ini pun kami boleh benarkan perkahwinan itu berjalan. Lalu dia dengan nekat, kerana cinta pada pertama, sanggup dia menukar agama dan memeluk ajaran Kristian, dan berlakulah perkahwinan dalam suasana yang sederhana, dan dia sahlah dalam ajaran Kristian menjadi suami kepada
isteri tadi. Dan biasalah berada di rumah mertua, nak tunjuk baik sikit, maklumlah mertua yang baru kenali. Kebetulan pada waktu tersebut atap rumah mertuanya mengalami sedikit kerosakan. Lalu dia pun sebagai menantu, dan orang pun heboh lah dekat masjid, mana Tuan Bilal ni tak datang azan. Akhirnya orang lain ganti. Orang tak tahu dia dah pergi kahwin dengan perempuan Kristian tersebut. Dan kisah ni ada dalam kitab. Lalu bila dia menaik ataupun memanjat, sedangkan itu bukan kemahiran dia, biasanya panjat menara untuk azan saja. Ni panjat bumbung untuk betulkan betulkan bumbung tersebut, ditakdirkan dia jatuh dan dia patah leher dan meninggal dunia. Na'udzubillah. Dia seorang muazzin yang pahalanya cukup besar. Bayangkan setiap lawangan azan itu akan didengari oleh segala makhluk, dan makhluk yang mendengar itu akan menjadi saksi di akhirat nanti. Punya Allah Ta'ala beri kelebihan kepada para muazzin. Setiap batu, setiap manusia, setiap jin, setiap objek yang mendengar lawangan azan itu, maka mereka akan memberikan sokongan kepada muazzin untuk menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Tiba-tiba muazzin ini, na'udzubillah, mati dalam husnul khatimah. Bayangkan berada dalam neraka selama-lamanya. Neraka yang apinya membakar sampai ke lubuk jantung. Neraka yang batu yang paling keras boleh mencair hingga sekali celup saja. Neraka yang disebut oleh ulama, kalau seseorang itu ditarik dalam neraka sekejap, lalu diletakkan dalam lahar gunung berapi yang panas, ahli neraka yang pernah menjadi penghuni neraka boleh tidur dalam lahar gunung berapi kerana panasnya neraka itu menyebabkan mereka tidak terasa panasnya api lahar gunung berapi tersebut. Neraka yang tidak ada kerehatan sedikit pun, walaupun sekadar meletakkan tangan, mencekak tangan di pinggang. Neraka yang merampas semua tidur. Neraka yang airnya bukan lagi air yang pernah dikenal di dunia, bahkan airnya adalah tembaga cair, airnya sangat mendidih, airnya yang boleh merobek kerongkong dan sebagainya. Neraka yang di antara menunya, buahnya ialah zakum, dan bayangkan akan kekal dalam neraka khalidina fiha, akan kekal selama-lamanya, tidak mampu keluar sampai bila-bila. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita, tidak masukkan dalam golongan mereka yang berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbalik kepada kita yang akan menyambut hari raya. Mahu tidak mahu kita terpaksa menyambut hari raya. Dan hari raya ini adalah merupakan ibadah dalam Islam. Dia bukan merupakan satu kebudayaan. Bukan milik orang Melayu, bukan milik orang Arab, ialah milik orang beriman. Sesiapa yang berpuasa maka adalah hari raya. Hari raya tidak datang begitu saja. Kita tak boleh buat mesyuarat sama-sama kita dah lama tak raya, ataupun nak tangguh ke hari raya, tak naklah raya lagi kerana gini musim COVID nanti, dah lepas COVID barulah kita buat hari raya. Tak boleh. Hari raya tetap datang. Soal majlis kita nak buat itu cerita lain. Ini soal Aidul Fitri itu. Hari raya maknanya kembali. Kita kembali dan dia berulang sentiasa dan mengembalikan kita kepada fitrah yang sebenar. Dan kita tidak pernah terfikir bahawa hari raya ini, bahkan saya dan tuan-tuan saya rasa tidak terfikir bahawa hari raya pada tahun ini adalah hari raya yang berbeza semenjak kita pernah mengenal hari raya. Hari raya yang selalu kita tunggu, yang kanak-kanak tak tidur malam kerana menunggu hari raya, kerana di antaranya ialah mereka dapat pakai baju raya dan sudah tentu pendapatan mereka akan meningkat setiap kali hari raya dengan uluran duit raya daripada pihak keluarga. Kita tidak pernah terfikir bahawa hari raya pada tahun ini hari raya yang menghalang orang balik kampung. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan dan saya sendiri pun bersesak-sesak setiap kali hari raya untuk balik kampung. Bagaimana kita menempuh jam, ada yang berbuka atas kereta, ada yang berbelah-belah jam duduk atas kereta, yang kadang-kadang nak kencing pun susah, nak qada hajat pun susah kerana sesaknya manusia. Kita semua balik kampung untuk meraihkan hari raya. Dan kita tidak pernah terfikir bahawa hari raya pada tahun ini, hari raya yang tidak boleh balik kampung. Bahkan balik kampung adalah merupakan satu kesalahan dan kita kena akur. Berapa ramai kereta yang berbondong-bondong untuk balik kampung akhirnya dipaksa balik semula. Ini tidak pernah berlaku dan tidak terfikir oleh kita pun. Inilah hari raya yang sangat istimewa. Kita tidak pernah terfikir hari raya pada tahun ini kita telah kehilangan tetamu-tetamu yang biasa datang berziarah. Bahkan kita tidak boleh menjadi tetamu orang untuk pergi berziarah. Hari raya yang telah menghilangkan ziarah menziarahi. Dulu kita sangat senang berziarah ke rumah saudara kita. Bukan sahaja orang hidup kita ziarah, orang mati pun kita ziarah. Ke kubur kita pergi untuk berziarah. Tetapi pada tahun ini kita tidak ada lagi ziarah menziarahi.
Hari raya yang kalau dilihat banyaknya kereta parking di halaman rumah kita, mungkin ada yang mengetuk pintu dan memberi salam. Yang menziarahi kita ialah bukannya jiran kita, tapi ialah PDRM, ialah pihak berkuasa dan sebagainya. Hari raya pada tahun ini, kanak-kanak sebagaimana tersebar dalam Facebook, mereka kehilangan pendapatan. Mungkin tidak ada lagi orang nak berikan mereka sedekah barangkali kerana terhadnya perjumpaan dan sebagainya. Walaupun mereka boleh beri dengan nombor akaun mereka melalui Facebook, melalui Twitter dan sebagainya. Hari raya ini juga menjadikan kita terpaksa sembahyang di rumah. Biasanya kita berbondong-bondong pergi ke masjid, pergi ke surau sangat, sampai surau menjadi sempit kerana ramainya orang. Sebab masjid penuh melimpah-limpah sampai terpaksa bawa sejadah sendiri untuk sembahyang di luar kerana ramainya manusia yang balik kampung pada hari raya. Bahkan yang lebih malangnya, orang yang kenal masjid pada hari raya sahaja. Hari raya jadi datang. Hari lain dia tak datang. Datang pula awal waktu pula tu duduk sebaris dengan Tuan Bilal dan Tok Siap. Takbir tu dia yang pegang mikrofon. Padahal sebelum ni tak ada pun. Kadang-kadang ada yang puasa pun tidak. Tak cukup. Bukan yang perempuan, yang lelaki. Tak cukup puasa bukan kerana uzur, kerana masalah diri sendiri. Tapi bak hari raya, dia kadang-kadang lebih pada orang lain. Orang yang puasa ada 2 je helai baju raya, dia 5 helai 5 pasang. Ini sangat mengecewakanlah kalau ada berlaku. Harap-harap tidak ada. Hari raya kali ini tidak dapat, kita terpaksa bersembahyang di rumah. Kita pun tidak sangka, bahkan ramai yang tidak sangka, yang bukan menjadi imam sebelum ini, mereka akan menjadi imam pada hari raya. Bahkan mungkin mereka akan menjadi khotib, walaupun kalau tak baca khutbah pun tak apa, sembahyang hari raya sahaja. Kita kena tengok kalau dahulu Bilal akan memperingatkan cara-cara solat Idul Fitri, solat Idul Adha untuk memberi peringatan, dan kali ini kita akan diperingatkan lagi. Oleh diri sendiri kena ingat. Sendiri mau ingat, kata budak-budak. Kena tengok buku, cari dan sebagainya. Allah upgradekan kita daripada makmum kepada imam. Daripada pendengar khutbah kepada khatib. Kita tidak sangka. Sebenarnya COVID ini telah mengupgradekan kita. Kalau dahulu kita hanya solat tarawih menjadi makmum, mungkin kita menjadi imam kepada keluarga kita. Dan banyak perkara yang Allah berikan kepada kita. Cuma hari raya, tuan-tuan, kita tetap buat seperti biasa. Kita masih ada lagi solat sunnah Idul Fitri yang boleh kita lakukan. Kita mandi solat sunnah Idul Fitri. Saja aku solat sunnah Idul Fitri kerana Allah Ta'ala. Tak baca kuat pun tak apa, dalam hati pentingnya niat. Ni ada yang semangat sangat, sahaja aku mandi hari raya 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu dah lebih lah tu. Jadi kita mandi sunat Idul Fitri, kemudian kita sunat memakai baju baru. Nabi kata kalau tak ada pakaian baru, pinjam. Baru di sini bukan makna baru beli. Maknanya yang kita tidak pakai hari-hari. Bukan kita pakai baju yang kita buat, yang pakai hari-hari ketika nak buat persediaan berbuka puasa tu, ataupun baju yang kita hari-hari pergi ke pasar. Baju yang tersimpan dalam almari mungkin dah dibeli 3 tahun lepas ataupun raya tahun lepas, tapi dia masih baru, sesuai kita pakaikan bagi menzahirkan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah itu adalah kamu zahirkan, kamu beritahu, dan antaranya melalui dengan memakai baju raya pada hari raya. Dan kita juga disunatkan untuk bertakbir pada malam hari raya tersebut, sehinggalah sebelum menunaikan solat Idul Fitri. Bila selepas solat Idul Fitri, kita tidak boleh lagi bertakbir muqayyad, takbir yang biasa kita buat itu. Allahu Akbar itu tidak lagi. Kerana itulah masa yang ditentukan. Berbeza dengan solat Idul Adha, kita boleh buat takbir sehingga menjelang hari raya, hari tasyrik yang terakhir, 10, 11, 12, 13, sebelum maghrib atau selepas asar kita masih boleh bertakbir lagi. Tetapi hari raya Idul Fitr hanyalah sebelum kita menunaikan solat Idul Fitri. Dan pada keesokannya kita terus boleh berpuasa sunat. Kita boleh, tuan-tuan, kita boleh meminta maaf pada keluarga kita, digalakkan saling bermaaf-maafan, walaupun maaf ini bukan hanya pada hari raya sahaja. Dan kena ingat bahawa hari raya ini bukanlah semata-mata berseronok, pakai baju baru. Ibn Rajab Al-Hambali telah sebut dalam satu ungkapannya, dia kata laisal aid liman labisal jadid. Bukanlah hari raya itu semata-mata bagi siapa liman labisal jadid, bagi siapa yang hanya memakai baju baru sahaja. Walakinnal aid man ta'atuhu tazid. Tetapi hari raya yang sebenar ialah ketaatan kita bertambah,
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang menyambut hari raya, kadang-kadang dia buat maksiat pada hari raya, memakai pakaian tidak menutup aurat, bersalam yang dengan bukan mahram, bahkan ada yang tidak solat kerana sibuk berhari raya sampai solat pun tak buat. Ada setengah-setengah surau kampung di kampung-kampung kecil tak azan pun zuhur pada hari raya kerana semua sibuk berhari raya. Hari raya sebenar ialah, dalam arti kata sebenar ialah ketaatan kita bertambah. Kerana Islam dia melihat pada hakikat. Laisal ghina an kathratil arad, walakin ghina nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan kayanya harta, tapi kekayaan itu ialah sebenarnya kaya jiwa manusia itu sendiri. Islam melihat pada hakikat, bukan sahaja pada apa yang dilihat oleh kita ini. Laisal aid man tajammala bil libas war rukub. Bukanlah hari raya itu mereka yang bercantik-cantik dengan pakaian baru, dengan fashion terkini, ataupun menaiki kenderaan-kenderaan yang bagus, yang hebat. Lihat pada hari raya yang balik kampung daripada Kuala Lumpur, daripada Singapura, parking depan rumah dengan kereta model terbaru. Bahkan ada kereta yang ditempah khas untuk hari raya sahaja. Bukan kata Ibn Rajab, wa innamal aid liman ghufirat lahu dzunub, tetapi hari raya sebenar ialah mereka yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa diampunkan oleh Allah. Kerana kalau diampunkan oleh Allah Taala dosa, maka itulah sebenarnya hari raya. Moga-moga Allah terima segala ibadah yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan, dan doa yang kita panjatkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, kau berilah, kau suka, kau adalah maha pemaaf, kau terimalah kemaafan, dan juga ibu bapa kami dan sebagainya. Kita lihat bagaimana al-afu ini, kata ulama, bukan sahaja menerima kemaafan, tapi afu ini adalah merupakan harta terbaik yang kita berikan untuk Allah. Sebab dalam Al-Quran yang sebut yas'alunaka 'anil ayat tersebut berbunyi, ketika orang bertanya kepada kamu wahai Muhammad, apakah yang nak diinfakkan? Qulil af, kamu jawab al-af. Al-af, kata ulama, adalah harta yang terbaik daripada harta kamu. Maknanya bila kita doa ini, kita minta Allah berikan rezeki yang terbaik kepada kita. Yang kedua, kemaafan afu ini adalah merupakan hapus. Kata ulama, bukan sahaja Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, kerana ghafur, perkataan ghafur itu ataupun ghafrun itu adalah merupakan pengampun dosa. Yaghfiru dzunub itu mengampunkan dosa, tapi dosa masih boleh dilihat di akhirat. Cuma dosa itu tidak dibalas dengan seksa, tapi dosa itu masih wujud dan kekal. Tetapi afu ini dia hapuskan dosa. Dan kata ulama, bukan sahaja terhapus dalam catatan seolah-olah kita tidak pernah melakukan dosa tersebut, bahkan Allah lupakan malaikat yang pernah mencatat dosa tersebut. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Moga-moga kita dapat manfaat bersama. Marilah kita menyambut hari raya pada tahun ini, Idul Fitri, dengan penuh keinsafan. Berdoa kepada orang-orang yang telah pergi. Ingatlah saudara-saudara kita. Tolonglah orang-orang yang susah. Berilah senyuman kepada mereka yang memerlukan, yang miskin dan sebagainya. Ingatlah, hari raya bukan untuk kita mempamerkan kehebatan kita, tapi untuk kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ucapkan kesempatan ini selamat menyambut Aidil Fitr Al-Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Moga-moga Allah terima kita dan segala amal kita yang kita lakukan. Dan kredit untuk kru Imarah yang merupakan satu pertubuhan NGO yang membantu masyarakat dengan menyebarkan kuliah-kuliah kepada masyarakat, khususnya di sekitar negeri Johor, lebih tepatnya lagi di kawasan Muar, yang banyak menyebarkan maklumat-maklumat kuliah dan juga merakam kuliah-kuliah. Jadi tuan-tuan bantulah Imarah ini supaya mereka dapat lebih memberikan khidmat terbaik untuk masyarakat, kepada masyarakat, dengan menghulurkan sumbangan kepada mereka. Boleh lihat di Facebook dan sebagainya, supaya segala apa yang mereka lakukan itu dapat di-upgradekan lagi, dapat dipertingkatkan lagi dari semasa ke semasa. Moga-moga Allah membalas segala usaha mereka dengan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Man dala ala khair kafa'ilih, siapa yang tunjuk satu perkara yang baik, seolah-olah seperti melakukan kebaikan itu sendiri. Jadi saya rasa itulah tazkirah ringkas yang mampu saya sampaikan. Minta maaf kalau terkasar bahasa, tersilap membaca ayat Al-Quran, tersilap hadis. Itu adalah sabkul kalam, bukan niat saja, niat saya, tapi adalah kerana tergelincirnya lidah.
dan kekurangan ilmu dan juga maklumat yang saya ada. Jadi itulah saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.